أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, hadirin mukminin sedang penonton sekalian, kita bertemu lagi dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ataupun lebih kita kenali sebagai tata tertib pembaca Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun hampir kepada penamat ataupun akhir perbincangan pada bab yang keempat, iaitu tata tertib guru Al-Quran dan juga muridnya. Sebelum kita meneruskan kepada sesi perbincangan kitab, saya mengajak hadirin sekalian yang belum lagi subscribe YouTube channel TV MAMBS, boleh berbuat demikian dengan menekan butang subscribe, like dan boleh share video ini. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit menyebarkan kebaikan akan dikira sebagai amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin mukminin sekalian, kita masih lagi berada pada bab yang keempat, namun sudah pun berada di akhir pada perbincangan bab yang keempat ini. Dan hari ini kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya yang diberikan tajuk perlu ada kesungguhan dalam mencari ilmu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Di antara adab-adab murid yang sangat-sangat dituntut, iaitu hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam pengajiannya, sentiasa menghadirkan diri pada semua waktu pengajian bila berdaya. Hendaklah dia tidak memadai dengan ilmu yang sedikit apabila dia mampu untuk mempelajari dengan lebih banyak lagi. Tetapi janganlah sampai dia menekan dirinya akan atas apa yang tidak mampu dia tanggung, kerana bimbang timbulnya bosan sehingga apa yang sudah dipelajari akan hilang dan juga lenyap. Hal ini adalah berbeza dengan tabiat manusia, kebiasaan keadaannya. Hadirin mukminin, Al-Imam An-Nawawi menukilkan tentang adab yang sangat penting yang perlu ada pada setiap penuntut ilmu, iaitu perlunya ada kesungguhan dan minat yang mendalam untuk sentiasa dia menuntut ilmu. Dia perlu bersungguh-sungguh, bermujahadah, dia perlu beriltizam dengan ilmu yang dipelajarinya supaya apa yang dipelajari dapat difahami dan diamalkan dengan berkesan. Dan dia tidaklah boleh sekadar berpuas hati dengan ilmu yang sedikit yang dia baru pelajari, kerana sifat ilmu ini, kata para ulama, semakin kita pelajari, semakin banyak kita tidak tahu sebenarnya. Ini hakikat ilmu. Umpamanya dalam bidang Al-Quran, sekiranya kita daripada pada satu tahap, pada satu masa kita rasa kita telah pun mempelajari banyak ilmu berkaitan dengan Al-Quran, tetapi apabila kita meneliti, kita mendengar daripada para guru dan asatizah yang membicarakan ilmu yang mendalam tentang Al-Quran, baru kita akan sedar, subhanallah, banyak lagi benda yang kita tidak tahu sebenarnya berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Dan mana-mana cabang ilmu sekalipun, kalaulah dalam erti kata kita mempelajari ilmu matematik, kita tahu 1 tambah 1 jadi 2, kita jangan merasakan kita telah tahu semua perkara, kerana di sana ada banyak lagi teori-teori, formula-formula matematik contohnya yang tidak kita ketahui. Maka begitulah sifatnya ilmu ini, terutamanya bidang ilmu pengajian agama. Tidaklah kita boleh memadai hanya dengan sekadar ilmu yang sedikit, kerana semakin banyak kita menelaah, semakin dalam kita menggali sesuatu ilmu, maka semakin banyaklah sebenarnya cabang ilmu yang tidak kita ketahui, yang perlu kita menuntut dengan bersungguh-sungguh akan ilmu tersebut, supaya nantinya ilmu itu akan memberikan bekas ke dalam diri kita. Maka disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, tapi janganlah sehingga memaksa diri ke satu tahap yang tidak mampu dipikul.
kerana nanti dia akan menatijahkan satu sifat iaitu kita merasa bosan dengan ilmu yang kita tuntut, dan kita akan merasa berputus asa terhadap pengajian ataupun proses menuntut ilmu berkenaan. Ini sangat penting supaya kita meletakkan sesuatu perkara pada awsatuha, kepada di tawassut, kita meletakkan setiap perkara pada keadaan yang bersederhana. Kita perlu bersungguh-sungguh, namun dalam masa yang sama kita jangan sehingga melampaui kemampuan diri kita. Janganlah sehingga kita melanggar batas-batas yang sepatutnya dijaga oleh seorang manusia. Dan kita jangan sehingga kita berputus asa terhadap sesuatu perkara disebabkan oleh kita burn out. Kita mengalami satu sikap ataupun sifat, kita merasa sangat letih dah dengan ilmu yang kita pelajari sehingga menyebabkan kita tidak mahu lagi menuntut ilmu berkenaan. Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi, apabila dia telah hadir dalam majlis gurunya, padahal gurunya tidak ada di tempatnya, maknanya guru belum lagi sampai, kita sudah pun berada di situ, di tempat pengajian, kata Al-Imam An-Nawawi, hendaklah dia yang pelajar menunggu guru tersebut sehinggalah guru berkenaan hadir. Dan hendaklah dia menunggu. Kalau kata kita menjemput guru daripada rumah, adab para salafus salih apabila mereka menuntut ilmu, mereka yang menjemput tuan-tuan guru, para alim ulama daripada rumah ke tempat pengajian. Itu adab. Dan adab-adab inilah yang menatijahkan apabila seseorang itu menuntut ilmu daripada seorang ulama, nantinya dia pasti akan bakal juga menjadi ulama. Kerana keberkatan ilmu yang dipelajari oleh setiap orang yang sangat beradab dengan gurunya ini akan dapat diperoleh, dan pastinya ilmu tersebut memberi bekas ke dalam diri sang pelajar, yang akhirnya mereka ini nanti akan juga keluar kepada ke tengah masyarakat sebagai juga seorang alim. Itulah yang berlaku pada zaman keemasan Islam satu ketika dahulu, dan juga pada zaman sekarang pun, apabila ramainya para alim ulama lahir daripada kantung pemikiran seorang alim juga. Mereka mendidik para murid-muridnya untuk menjadi alim sepertinya, bahkan lebih lagi. Ini terbukti apabila Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadi seorang pelajar kepada seorang imam juga, Al-Imam Malik, sahibul Muwatta, pengarang kitab Muwatta. Al-Imam Asy-Syafi'i, sekalipun beliau ini seorang yang sangat cerdas, tetapi tidaklah ketika menuntut ilmu bersama dengan Imam Malik, dia tidak melampaui batas. Sekalipun Imam Syafi'i satu ketika tidaklah diketahui oleh dirinya, tetapi takdir Allah Ta'ala mengangkat Al-Imam Asy-Syafi'i ke satu kedudukan ke taraf yang dipanggil sebagai Imam Madhab. Tidaklah dia apabila dia menuntut ilmu dengan Imam Malik, dia berlaku biadab ataupun dia mengingkari arahan gurunya. Sekalipun ada juga pandangan-pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i, sama ada qaul qadim ataupun qaul jadid, yang dilihat bercanggah dengan pandangan gurunya Al-Imam Malik, tidaklah Al-Imam Asy-Syafi'i mencerca gurunya. Bahkan ketika menuntut ilmu bersama Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sangat memuliakan gurunya. Ini contoh daripada imam mazhab kita sendiri, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang sangat memuliakan guru, yang mana hidupnya didedikasikan untuk ilmu dan juga pengajian agama. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi, hendaklah sang murid itu selalu rajin belajar dan bertadarus untuk mengulang kaji pelajaran-pelajarannya pada masa kelapangannya, di masa kecerdasannya, Hendaklah dia mengadakan peluang, maknanya mewujudkan peluang untuk belajar dalam keadaan badan yang masih kuat, fikiran yang masih cerdas, sebelum datangnya beberapa halangan-halangan yang akan mengganggu masa pengajian,
seperti menerima tanggungjawab ataupun sesuatu tugas, diberikan pangkat dan kedudukan, diberikan keistimewaan di tengah-tengah masyarakat, yang mana kata para ulama, apabila telah datang satu beban tanggungjawab yang besar kepada seseorang, maka ketika itu mungkin tidak ada masa lagi untuk menelaah pengajian. Tidak ada masa lagi untuk menelaah pandangan-pandangan ulama. Tidak ada masa lagi untuk bertalaqi dengan para alim ulama. Kerana itulah kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sebelum datangnya tanggungjawab yang besar itu, perlulah diluangkan sepenuh-penuhnya masa. Ulang kajilah pelajaran, ambillah masa, carilah guru-guru, menuntutlah ilmu sebelum nanti kita akan disibukkan dengan tugasan-tugasan sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Nanti kita akan disibukkan dengan tanggungjawab itu. Sebelum disibukkan dengan tanggungjawab itu, kata Al-Imam An-Nawawi, kita persiapkanlah diri dengan sebanyak-banyaknya dengan menuntut ilmu. Kena lapangkan masa, tuan-tuan. Kerana pernah disebut Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, Sayyidina Umar pernah menyebut satu perkara. Kata Umar, asaklah diri kamu dengan ilmu pengetahuan. Tajamkanlah diri kamu dengan ilmu pengetahuan. Persiapkanlah diri kamu dengan ilmu pengetahuan sebelum kamu dianugerahkan tugas kepimpinan. Kerana apabila rajin-rajinlah kamu pada menyempurnakan keahlian kamu dalam menambah ilmu pengetahuan semasa kamu masih menjadi penuntut, sebelum kamu diangkat menjadi ketua atau pemimpin. Kerana jika kamu sudah diangkat menjadi ketua atau pemimpin diikuti orang, kamu tidak akan ingin belajar lagi. Kamu tidak ada masa lagi untuk belajar kerana kedudukan kamu telah meningkat tinggi. Kerja, bebanan dan tanggungjawab kamu telah bertambah banyak. Maka tidak ada masa lagi untuk kita bertemu dengan para alim ulama. Tidak ada masa lagi untuk kita menelaah pengajian. Tidak ada masa lagi untuk kita melapangkan masa duduk dalam majlis kerana banyaknya tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Ini hakikat kehidupan. Sebelum kita menempuh satu zaman, satu tempoh masa yang menyebabkan kita terlalu sibuk dengan urusan seharian, maka lapangkanlah diri terlebih dahulu. Belajarlah dengan para alim ulama sebelum kita menerjunkan diri ke tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting. Kerana apabila kita sudah pun terjun ke dalam masyarakat, tambah lagi orang-orang yang berlatar belakangkan pengajian agama. Kalaulah ketika dia belajar, dia tidak menyibukkan dirinya untuk mengulang kaji pengajian. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan munaqashah, perbincangan-perbincangan yang mencampurkan pemikiran berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ia pelajari. Tetapi sebaliknya dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara lain. Ini bakal menatijahkan apabila dia terjun ke dalam masyarakat, orang akan mengangkat dia sebagai orang alim, orang pemimpin. Apabila orang yang keluar daripada bidang pengajian agama, dia ada hadir ke tengah-tengah masyarakat, dia pula ada karisma kepimpinan, adanya ciri-ciri kepimpinan, petah berkata-kata dan sebagainya, orang pasti akan mengangkat dia sebagai pemimpin. Namun malang sekali apabila orang mengangkat dia sebagai pemimpin dalam keadaan jiwa dan akal fikirannya kosong, bahkan tidak masak dengan ilmu yang dia pelajari, maka sangat malang. Kerana nantinya setiap perkara yang keluar daripada mulutnya akan dikutip oleh masyarakat dalam keadaan apa yang keluar daripada mulutnya itu kontang daripada ilmu, kontang daripada kebenaran. Ini sangat kita bimbang. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, lengkapkanlah diri kamu sebelum engkau ditunjuk, diangkat menjadi pemimpin. Yang ini lengkapkanlah diri kita dengan ilmu pengetahuan sebelum kita diangkat menjadi pemimpin. Kerana jika engkau sudah menjadi pemimpin, maka tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Apabila telah pun kita sibuk mengajar setiap hari, kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isyak, 5 waktu sehari semalam kuliah, tidak ada masa lagi untuk hadir ke kelas pengajian,
untuk memperdalamkan lagi ilmu berkaitan dengan apa yang ingin kita ajar. Ini hakikat. Terlalu sibuk dengan jadual kehidupan seharian. Jadual kehidupan yang bukannya sia-sia. Jadual kehidupan yang sangat baik, mengajar ilmu agama, berceramah di masjid, surau dan sebagainya. Tetapi kerana terlalu sibuk dengan tugasan harian itu sehingga tidak ada masa lagi untuk hadir bertemu, meminta pandangan alim ulama, untuk duduk dalam majlis bertalaqi dengan para alim ulama, tanya pandangan berkaitan dengan hukum sekian-sekian. Tidak ada masa lagi dah, kerana sudah pun disibukkan dengan tugasan harian yang sangat banyak. Sibuk berceramah sana sini, sibuk menghadiri majlis masyarakat dan sebagainya. Tidak ada masa lagi untuk duduk sambil kita menelaah semula, buka balik kitab-kitab yang muktabar, tengok balik apa pandangan imam-imam berkaitan dengan perkara yang ingin kita ulas. Akhirnya malangnya akan menyebabkan apa yang keluar daripada lisannya hanyalah sekadar pandangan peribadinya saja. Ini akan berlaku bagi mereka yang tidak melengkapkan diri sebelum terjun ke tengah medan masyarakat. Maka yang paling baik untuk dilakukan adalah di samping kita menyelesaikan tugasan harian, tak kiralah sebagai pemimpin, sebagai guru yang mengajar agama, guru yang mengajar Al-Quran, apa sahaja kedudukan kita, dalam masa yang sama kita melapangkan, mengambil sedikit masa, memperuntukkan sedikit ruang untuk kita adanya tetap masuk ke dalam kelas-kelas pengajian, masuk dalam kuliah-kuliah talaqi dan sebagainya, supaya ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat, supaya pandangan-pandangan yang kita keluarkan daripada lisan kita tetap berada di atas landasan ilmu yang benar. Ini merupakan peringatan buat diri saya sendiri dan juga sidang pendengar sekalian, supaya kita bercakaplah di atas dasar ilmu dan juga kebenaran. Bukan bercakap di atas dasar ingin menjaga kepentingan diri sendiri dan sebagainya, ingin menjaga kepentingan supaya pengikut-pengikut tidak lari dan sebagainya. Ini sangat penting. Apabila ditegur akan kesalahan, kita akui kesalahan itu, kerana itulah prinsip kebenaran di atas dasar ilmu. Maka sebelum kita mengeluarkan sesuatu perkara yang salah ke tengah masyarakat, rujuklah terlebih dahulu kepada para alim ulama. Rujuklah terlebih dahulu kepada mereka yang pakar dan ahli dalam bidang-bidang mereka. Janganlah kita keluarkan pandangan peribadi dan kita mengatakan ini pandangan syarak. Ini sangatlah tidak bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh para salafus salih, supaya kita berada di atas landasan ilmu yang benar, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.